Bertemu kembali dalam rutin awal ni, fokus masih lagi tertumpu kepada usaha pemulihan pasca banjir. Bagi ramai orang, ia melibatkan pembersihan premis, perniagaan dan sudah tentu rumah mereka dan membina semula kehidupan mereka selepas bencana yang begitu memusnahkan ini. Tetapi satu lagi mungkin krisis kecil yang akan kita hadapi adalah peningkatan penularan penyakit bawaan air. Sudah tentu banyak kawasan dan ramai orang rumah mereka dinaiki air dan tak kala mereka sibuk untuk membersihkan rumah dan membina semula kehidupan, mungkin ini adalah musuh senyap yang akan menjangkiti ramai orang. Jadi apa yang kita boleh lakukan agar kita bergerak selangkah ke hadapan dan tidak bertindak terlampau lambat untuk mengelakkan sebarang penularan besar penyakit bawaan air. Saya mahu panjangkan perbincangan ini bersama dengan Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus, Presiden Mercy Malaysia. Datuk, pertama sekali mungkin kita sedia maklum bahawa Mercy banyak menggerakkan misi-misi sukarelawan untuk membantu mangsa banjir. Berdasarkan pemerhatian Datuk sendiri, adakah Mercy pernah berdepan atau menjumpai sebarang kes jangkitan bawaan air setakat ini? Terima kasih Luqman. Untuk misi-misi yang lepas 2014, 2015 dan sebelum itu 2013, pasukan Mercy memang ada berdepan dengan penyakit bawaan air di Kelantan dan juga di Pahang. In fact itu sebabnya selepas banjir besar di Pantai Timur 2014-2015 kita seterusnya melaksanakan program berterusan untuk pembekalan air bersih di Kelantan. Dah pun berjalan selama 6 tahun yang kebelakangan. Untuk banjir yang kali ini, pasukan kami masih lagi memantau dan kita telah beroperasi setakat ini di 4 daerah di Negeri Selangor, di Hulu Langat, di Dengkil, di Shah Alam dan di Kelang, dan di Pahang kita beroperasi di tiga lokasi, di Metakap, di Lancang dan di Kuantan. Pasukan kami masih belum berdepan secara langsung dengan penyakit bawaan air, tapi kita dah pun ada terima laporan, satu dua laporan ada kes-kes yang telah dikesan oleh pasukan lain. Ada satu laporan mengatakan ada kemungkinan kes miliodosis yang sebenarnya bukan kes bawaan air tapi yang berkaitan. Ya. Jadi kita sentiasa berjaga-jaga. Yang penting mesti ada sistem surveillance kesihatan dan ini sedang dilakukan dikepalai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Jabatan Kesihatan Negeri masing-masing dan pasukan-pasukan KKM dan juga pasukan NGO seperti Mercy Malaysia bekerjasama dalam menyampaikan maklumat terkini. Bagaimana kemungkinan penularan penyakit bawaan air ini jika ia betul menular selepas ini? Memberikan beban tambahan pada sistem kesihatan kita yang masih lagi terbeban dengan COVID-19, varian Omicron dan sebagainya. Sudah tentu ia tidak sebegitu terbeban seperti mungkin 6-7 bulan yang lepas atau setahun yang lepas. Tapi masih lagi agak stretch sistem kesihatan kita. Sejauh manakah ia mungkin akan memberikan kesan kepada momentum dan keupayaan dan kapasiti kita untuk menangani COVID-19 jika ada pula penyakit bawaan air yang muncul selepas ini? Oh, sudah tentu ia akan memberi kesan negatif. Dan waktu ini pun antara sebab mengapa NGO seperti seperti Mercy Malaysia bekerjasama rapat dengan KKM dan KKM memberikan tugasan dan alokasi kawasan kepada kami untuk bertugas ialah kerana KKM juga mesti hendak menumpukan juga perhatian berterusan terhadap pengawalan wabak pandemik COVID-19. Jadi mereka tidak boleh terlalu overstretch dengan hanya memberi penumpuan kepada operasi banjir semata-mata walaupun mereka juga memberikan tumpuan yang sewajarnya. Jadi sememangnya kalaulah berlaku misalnya ya wabak kolera ataupun wabak typhoid ya kepialu taun ataupun kepialu ataupun wabak penyakit diarrhea akibat E. coli yang merupakan salah satu bakteria yang sering dikaitkan dengan penyakit bawaan air ya. Semua ini boleh membebankan sistem kesihatan awam kita terutamanya hospital-hospital serta pusat-pusat kesihatan awam kerajaan di tempat-tempat yang mungkin lebih jauh daripada sistem dan juga kemudahan fasiliti perubatan yang lain. Dan ini kita lihat lebih mungkin terkesan di negeri-negeri seperti Pahang dan Kelantan. Tapi juga di Lembah Kelang sekiranya berlaku pada waktu yang agak sama dengan surge ataupun peningkatan baru dalam kes-kes COVID-19,
seperti mana yang kita telah lihat berlaku di beberapa negara lain akibat daripada penularan varian Omicron. Datuk menyebut berkenaan dengan KKM menyediakan sistem pemantauan atau surveillance system. Apa lagi yang kita boleh lakukan untuk memastikan kita berada satu langkah ke hadapan daripada sebarang gelombang penularan penyakit bawaan air? Kerana kita lihat banjir pun sebelum ini ada sistem pemantauan itu dan ini, tapi bila ia melanda, kita masih lagi kurang bersedia. Ada juga ahli parlimen Hulu Langat sebagai contoh mengatakan kerajaan kurang bersedia, kerajaan mungkin kurang pengalaman. Jadi apa lagi, adakah kita perlu melakukan lebih lagi selain daripada pemantauan agar kita boleh move one step ahead untuk mengelakkan sebarang gelombang jangkitan penyakit bawaan air selain hanya memantau sahaja? Betul, Tuan Luqman. Sebenarnya kalau kita hendak be one step ahead of the curve, ya, kata orang, dengan izin, kita seharusnya telah pun bersedia sebelum berlaku sesuatu lagi, ya. Jadi seperti juga dengan sistem pengurusan bencana seperti banjir, kita seharusnya telah bersedia sebelum. Kita juga dalam topik penularan penyakit bawaan air ini dalam bencana banjir, kita juga harus bersedia sebelum. Jadi itu yang pertama. Ya, sudah ada persediaan sebelum itu di kalangan sistem kesihatan awam dan juga di kalangan NGO-NGO yang hendak membantu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kesiapsiagaan masyarakat dan maklumat dan juga pengajaran tertentu seharusnya telah pun diberikan sebelum musim tengkujuh, ya, setiap tahun, ya, supaya peringatan diberikan secara berkala. Memang peringatan ini sudah pun diberikan sebelum ini, tapi lebih wajar sekiranya peringatan ini diberi semakin hampir kepada musim tengkujuh, musim monsun timur laut terutamanya setiap tahun, ya. Jadi mungkin bulan September, Oktober itu merupakan waktu yang paling bagus untuk diberikan peringatan tentang penyakit bawaan air ini akibat daripada banjir. Terutama sekali di kawasan-kawasan yang disaster prone, ya, ataupun prone kepada banjir. Tapi sekarang dengan berlakunya banjir besar di Lembah Kelang, kita sudah lihat, ya, dia boleh berlaku di mana-mana di dalam negara kita. Yang ketiga ialah apabila sudah berlaku seperti sekarang ini, seharusnya sudah ada persediaan dan juga kesiapsiagaan di kalangan masyarakat, dan ini memerlukan informasi berterusan disampaikan, dan kita harus ada informasi misalnya tentang keperluan untuk sentiasa, ya, memasak air, ya, menggunakan air yang telah dimasak sekiranya hendak digunakan untuk minuman dan makanan, sekiranya air itu datang daripada sumber pipe, ya. Sekiranya sudah tidak ada daripada sumber pipe atau yang dibekalkan oleh Jabatan Bekalan Air Negeri masing-masing, ya, maka lebih elok, ya, digunakan air yang telah dibekalkan secara langsung oleh pihak kerajaan maupun pihak bukan kerajaan dalam bentuk mineral water dan sebagainya, ya. Air yang telah dibotolkan dengan rasmi, dengan rapi, ya. Baik. Ini untuk minuman. Dan yang ketiga dan keempat ialah sentiasa membasuh tangan dan menjaga kebersihan, sebab antara penyakit-penyakit bawaan air ini ada yang secara langsungnya datang daripada air, ada secara tidak langsung, dan ini termasuklah seperti leptospira, kencing tikus, dan juga kes miliodosis seperti mana yang saya sebutkan tadi, yang mana Baik, Datuk. asalnya daripada tanah, bukan daripada air. Baik, Datuk. Terima kasih.